أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه، صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita meneruskan lagi pengajian tafsir kita pada surah yang seterusnya, iaitu surah yang ke-101, iaitu surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah ia hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kelkatu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah? Iaitu api yang sangat panas. Muslimin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita masuk kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah dengan maksud hari kiamat, iaitu surah hari kiamat. Dan surah Al-Qari'ah ini diambil daripada perkataan ataupun ayat yang pertama di dalam surah Al-Qari'ah ini. Dan surah Al-Qari'ah adalah termasuk di dalam surah-surah Makkiyah, yang selalu kita sebutkan bahawa surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah sebelum daripada hijrah Nabi SAW. Dan surah Al-Makkiyah adalah surah yang membicarakan soal keimanan, soal akidah, kepercayaan kepada hari kiamat, kepada hari pembalasan. Surah Al-Qari'ah ini menceritakan kepada kita berkenaan dengan kepercayaan, keyakinan kita kepada hari akhirat. Dan Allah Ta'ala menjelaskan apakah dia itu hari akhirat.
Maka Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Al-Qari'ah ini dengan satu penyata, iaitu Al-Qari'ah, iaitu hari kiamat. Disebut Al-Qari'ah ini salah satu daripada nama-nama hari kiamat. Dan kita melihat nama-nama hari kiamat ini terlalu banyak disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Di antaranya disebut di antara nama-nama hari kiamat adalah Al-Haqqah, Al-Zalzalah, apa lagi, Yaumul Furqan, Yaumul Zalzalah. Ini semua adalah nama-nama kepada hari-hari akhirat. Dan Al-Qari'ah adalah salah satu daripada nama-nama hari akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meneruskan surah ini dengan pertanyaan, iaitu mal qari'ah, apakah dia hari kiamat itu? Dan Allah Taala ulangi lagi, wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Menunjukkan di sini bahawa hari kiamat adalah perkara yang sangat besar dan perkara yang diagungkan urusan tersebut pada hari kiamat. Maknanya tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala mengulangi sesuatu perkara itu ulang berkali-kali, menunjukkan perkara itu adalah perkara yang penting, perkara yang besar. Dan Allah Ta'ala menyebut di sini untuk memberi gambaran bahawa betapa mengagungkan urusan hari kiamat serta membesarkan keadaannya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Kemudian Allah Ta'ala menjawab sendiri, iaitu yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Tuan-tuan, di dalam ilmu ulum Quran, di sana adanya penafsiran Quran bil Quran, iaitu Al-Quran menafsirkan sendiri Al-Quran. Di sana ada Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, dan di sana ada Al-Quran ditafsirkan dengan ar-ra'i, iaitu dengan pendapat ijtihad daripada para ulama. Dan ayat yang kita baca ini termasuk di dalam tafsir Quran bil Quran, maknanya Al-Quran yang menafsirkan sendiri Al-Quran. Nah, sebagaimana dicontoh dalam banyak-banyak ayat, contohnya apabila Allah Ta'ala mencirikan satu golongan yang istimewa, di dalam surah Ali Imran sebagai contoh, apabila Allah Ta'ala menyatakan satu kumpulan manusia yang cukup istimewa, iaitu disebut ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta perselisihan siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Ulul albab ni tuan-tuan, walaupun dia perkataan bahasa Arab, di sana ada orang Arab pun dia tidak memahami maksud perkataan bahasa Arab itu sendiri, maka dia berhajat kepada tafsir. Maka Allah Ta'ala menafsirkan Quran bil Quran dengan Allah Ta'ala menjelaskan maksud ulul albab itu, iaitu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ulul albab itu adalah orang yang sentiasa ingat Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, serta dalam keadaan berbaring, serta sentiasa berfikir berkenaan dengan ciptaan langit dan bumi. Di sana adanya tafsir Quran bil hadis. Maknanya hadis Nabi menafsirkan Al-Quran. Sebagai contoh ayat Al-Quran apabila Allah Ta'ala memerintahkan salat, wa aqimus salah. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran tidak disebut, tidak diberitahu bagaimanakah pelaksanaan salat. Dalam Al-Quran tak ada sebut semayang ke mana, tuan-tuan. Nah, hanya disebut diwajibkan ke atas kamu salat. Maka datang hadis Nabi SAW menafsirkan perkataan aqimus salah
dengan hadis Nabi SAW. Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya bersolat. Nampak? Jadi kalau kamu nak tahu bagaimana cara nak solat, maka tengok Nabi solat macam mana. Itu tafsir Quran bil hadis. Ataupun lagi contoh yang lain. Apabila Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah kamu. Tuan-tuan, di dalam Al-Quran tidak disebut bagaimana cara mengerjakan ibadat haji. Bagaimana cara nak mengerjakan ibadat umrah, dalam Al-Quran tidak sebut. Maka datanglah hadis Nabi SAW menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku manasik-manasik, yakni cara-cara melaksanakan ibadat haji. Itu yang dimaksudkan tafsir Quran bil hadis. Dan yang ketiga, tafsir Quran bil ra'i, iaitu Al-Quran ditafsir dengan ijtihad, dengan ra'i, pandangan ijtihad daripada ulama. Kerana di sana adanya ayat-ayat Al-Quran yang tidak jelas, maka tuan-tuan perlu kepada penafsiran. Di dalam perlu penafsiran di kalangan para ulama. Contoh di antaranya Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala menyatakan, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan apabila disabit kesalahan. Bila sebut potong tangan, maka di sini timbul pendapat dan ijtihad di kalangan para ulama. Bila sebut tangan ni tuan-tuan, kat mana tangan? Bila sebut potong tangan, nak potong kat mana? Tuan-tuan, kalau kita tanya tangan, kat mana tangan? Ni yang tangan kau. Ni tangan kita ni. Tapi kalau kita perbahas lagi, pada tangan ni ada bahagian. Atas ni jari, bawah ni, atas lagi pergelangan tangan, sini lengan, sini siku, sini bahu. Nampak? Jadi lengan kat mana tuan-tuan? Lengan kat mana? Maka di sini perlu kepada ijtihad daripada ulama. Sebab itu kita tengok dalam soal hukum hudud yang membabitkan kesalahan mencuri, di sana ada perbezaan di dalam mazhab. Contohnya mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, menyatakan bahawa bila sebut kerak tangan, maka kerak di pergelangan tangan. Nampak? Pergelangan pada sendi ni. Pada sendi ni, mana di sini sahaja. Itu mengikut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Sekiranya dia mencuri pula kali yang kedua, curi pula kali yang kedua, kali yang pertama kerak dah tangan, pergelangan tangan. Curi kali yang kedua, maka dia kerak, bukan kerak tangan kiri, kerak kaki kiri. Pergelangan kaki kiri, dia bersilang. Curi pula kali yang ketiga, barulah kerak tangan, pergelangan tangan kiri. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Namun mazhab Hanafi, bila sebut kerak tangan, mazhab Hanafi kerak habis ni sampai ke bahu. Maka ini ijtihad pendapat masing-masing dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Maka di sana ada 3 bentuk dalam metodologi penafsiran, iaitu tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, dan tafsir Quran bil ra'i. Maka ayat yang kita bacakan pada malam ini adalah tafsir Quran bil Quran, iaitu Al-Quran menafsirkan sendiri maksud ayat Al-Quran, iaitu Allah Ta'ala menafsirkan sendiri apakah yang dimaksudkan dengan perkataan Al-Qari'ah. Walaupun kita terjemah tadi Al-Qari'ah maksudnya kiamat, hari kiamat. Sedangkan tuan-tuan, hari kiamat perkataannya adalah Yaumul Qiyamah. Hari kiamat ataupun Yaumul Akhirah, Yaumul Furqan, Yaumul Zilzalah, Yaumul Ba'si, ini nama-nama hari kiamat.
Jadi Allah Ta'ala menafsirkan maksud Al-Qari'ah. Apakah dia Al-Qari'ah itu? Iaitu Al-Qari'ah itu ialah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari kiamat itu adalah hari manusia seperti kelkatu-kelkatu yang berterbangan. Nah, kelkatu-kelkatu yang berterbangan maksudnya apa? Dalam maksud berterbangan itu maknanya manusia ni apabila datangnya hari kiamat, dia keluar daripada kubur masing-masing berterbangan dalam keadaan bingung. Dalam keadaan bingung tentang apa yang mereka alami, seolah-olah mereka rasa terkejut. Nah, tiba-tiba keluar daripada kubur masing-masing macam kelkatu yang berterbangan. Nampak? Kelkatu yang berterbangan, yang mana dalam keadaan bingung, tak tahu ni kenapa ni, apa yang sedang dialami pada waktu ini. Dan seakan-akan mereka seperti kapas yang dihamburkan berterbangan ke mana pun tak tahu ni. Nah, dan tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut juga keadaan yang sama. Nah, keadaan yang sama di dalam surah Al-Qamar, ketika mana Allah Ta'ala menyatakan bahawa ka'annahum jaradun muntashir. Mereka itu seakan-akan belalang yang berterbangan. Nampak? Maksudnya Allah Ta'ala nak khabar bagaimana gambaran pada hari kiamat. Bila berlakunya kiamat, apabila manusia dibangkitkan semula macam belalang yang berterbangan. Macam gini tuan-tuan, macam kita duduk di satu padang. Satu padang rumput, padang ragu. Kita pun lepas batu tuan-tuan tengah padang. Bila kita lepas batu tengah padang, belalang pun terbang. Nampak? Mana gitu. Maknanya nak beri gambaran hari kiamat itu adalah hari manusia macam kelkatu yang mana keluar daripada sarang dia berterbangan, berterbangan ramai-ramai dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan tidak tahu kenapa ni, apa yang berlaku pada hari ini. Kemudian Allah Ta'ala menafsirkan lagi, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Al-Qari'ah itu, hari kiamat itu ialah apabila gunung-gunung, gunung ganang itu seperti bulu-bulu yang halus yang dihambur berterbangan. Nampak? Maksudnya apa? Maksudnya tuan-tuan, gunung-gunung yang besar, gunung-gunung yang kuat, kukuh, paksinya tuan-tuan, semuanya hancur menjadi debu-debu, menjadi bulu-bulu yang berterbangan. Maknanya apa? Hancur belakalah. Ini Allah Ta'ala nak khabar bagaimana keadaan hari kiamat. Maksudnya bila mana datangnya tiupan sangkakala. Sangkakala yang pertama adalah untuk mematikan semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Dan tiupan sangkakala yang kedua adalah menghidupkan kembali semua makhluk yang telah dimatikan. Jadi bila mana semboyan yang kedua, maka semua makhluk akan keluar daripada kubur masing-masing, macam kelkatu tadi keluar daripada sarang dia apabila sudah hujan tuan-tuan. Begitu. Pada masa itu semua orang-orang yang telah mati terdahulu, walaupun tuan-tuan tulang dia telah hancur luluh, hancur luluh, tak ada tuan-tuan, maka tuan-tuan Allah Ta'ala tetap hidupkan kembali bagaimana keadaannya. Memang kalau kita tengok secara fizikalnya, logik akalnya tuan-tuan, orang yang telah mati lama memang tak ada tinggal apa. Saya baru ni berpengalaman turut serta dalam proses
penggalian kubur untuk alih kubur. Nah, untuk alih kubur untuk dipindahkan ke tempat perkuburan yang lain. Sebab tempat di situ terkena kawasan projek TMB. Nah, projek TMB. Jadi bila nak buat projek, jumpa beberapa buah kubur. Ada sebanyak lebih 20 kubur lama. 20 kubur lama. Nak khabar lamanya tuan-tuan ni, nak kubur tu, di atas kubur tu pokok duku besar meluk tuan-tuan. Cuba bayangkan, besar meluk pokok duku atas kubur. Nah, jadi maknanya apa? Kita meletak anggapan lebih daripada 100 tahun. Nah, 100 tahun lebih. Dan kawasan tersebut di pinggir sungai Terengganu. Pinggir sungai Terengganu. Maka kita faham, kita dapat maklumat daripada orang-orang lama-lama menyatakan bahawa orang dulu berlayar. Nah, berlayar di perairan sungai Terengganu. Orang dulu-dulu. Jadi tuan-tuan, bila ada sakit meninggal, maka dia pun tanam di tepi sungai. Tepi sungai. Jadi tuan-tuan, bila kita gali tuan-tuan, nah, memang tak ada lah. Bukan tak ada, maknanya apa? Maksudnya tulang tu habis hancur dah. Nah, jangan kata keranda kain kapan tulang pun hancur. Yang mana tinggal maknanya macam butir-butir manik-manik gitulah. Nah, tu maknanya yang berada di dalam kubur. Tapi tuan-tuan, kita yakin dan percaya, walaupun tulang belulang telah hancur luluh, telah jadi debu, bahawa Allah Ta'ala menyatakan bahawa semua akan dibangkitkan semula. Disebut di dalam surah yang lain yang akan kita bacakan sampai surahnya nanti, bahawa setiap penciptaan manusia ni Allah Ta'ala menciptakan pada setiap manusia padanya ajbuz zanak. Ajbuz zanak ni apa tuan-tuan? Ajbuz zanak ni satu tulang yang mana dia lebih kurang macam butir kacang. Butir kacang hijau yang berada di bahagian belakang tulang sulbi setiap manusia belakang ni. Nah, tulang sulbi tempat keluarnya air mani. Nah, khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Jadi ajmuz zanak ni duduk belakang ni. Jadi tuan-tuan, para cendekiawan telah buat kajian terhadap ajmuz zanak ini. Ajmuz zanak ini tuan-tuan, apabila dibakar dengan suhu yang boleh mencairkan besi, ajbuz zanak ini tidak cair. Nah, tidak cair. Nah, dan kemudian ajbuz zanak ini diletakkan di dalam mesin kisar yang boleh mengisar batu bata sehingga menjadi debu. Tetapi ajbuz zanak ini tetap tidak hancur. Nah, diletakkan ajbuz zanak pada tekanan yang tinggi, hempakan yang tinggi, sehingga boleh menghancurkan batu-batu, besi-besi. Tetapi ajbuz zanak ini tetap tidak hancur. Nah, para ulama menyatakan bahawa inilah biji benih manusia yang mana akan ditumbuh kembali. Nah, akan dihidupkan kembali pada hari akhirat. Jadi tidak mustahil apabila Allah Ta'ala menyatakan bahawa bahawa manusia ni kal farashil mabsus. Apabila datangnya hari kiamat, mereka akan keluar laksana kelkatu daripada sarang-sarang mereka. Maksudnya apa? Daripada kubur-kubur mereka sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu, selepas mana Allah Ta'ala menafsirkan maksud Al-Qari'ah, kemudian Allah Ta'ala memberitahu akibat dari apa yang pernah mereka buat serta mereka terima, sama ada mendapat kemuliaan ataupun kehinaan sesuai dengan amal-amal perbuatan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
Dan ada pun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, yakni amalan kebaikan dia melebihi daripada amalan keburukan. Nah, sebab tu tuan-tuan, ada orang dia hidup ni amalan kebaikan dan kejahatan dia seimbang. Maksudnya apa? Amalan baik dia buat, amalan jahat pun dia buat juga. Nampak? Mari semayang, mari ke masjid semayang berjemaah, tapi pada masa yang sama mulut ngupak orang. Nampak? Duduk kata orang. Duduk mencerci orang. Maksudnya apa? Kebaikan ada dia buat, tapi pada masa sama ada juga kejahatan. Jadi tuan-tuan, orang yang mana amal kebaikan dia melebihi daripada amal kejahatan, maka fahuwa fi 'aishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang puas. Aisyah ar-radiyah. Radiyah ni, radiyah maksudnya redha. Redha ni maksudnya apa? Puas hati. Nah, jadi tafsiran dia di sini apa maksud Aisyatul radiyah, iaitu dia akan berada di dalam syurga. Nampak? Sebab apa tuan-tuan? Syurga ni tempat puas. Nah, tak ada kata tak puas. Berbeza tuan-tuan dengan kita hidup di atas dunia. Kita hidup di atas dunia ni, apa jua nikmat yang kita dapat, maka tuan-tuan tetap ada pada perasaan kita tak puas. Nampak? Contoh, Allah Ta'ala beri kita dah nikmat rumah sebagai contoh. Rumah. Jadi kita pun rasa kalau tambah dapur ni comel lagi ni. Wak luah dapur. Maksudnya apa? Tak puas lagi tu. Kita tambah lamang lagi. Tambah beranda lagi, maksud tak puas. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain. Nikmat harta. Piti ada dah tuan-tuan. Piti ada 10,000 dah tuan-tuan dalam bank. Tapi rasa kalau ada 15,000 sedap lagi. Nampak? Bila boleh 15,000, kalau ada 20, kau comel ni. Mana apa? Tak puas, nak semua, tak puas. Begitu juga dengan perkara lain. Nikmat apa lagi? Nikmat makan, nikmat minum, tak akan penuh puas. Nampak? Itulah kehidupan di atas dunia. Adapun kehidupan Aisyatul radiyah, kehidupan di alam surga, puas hati tuan-tuan. Nampak? Maksudnya tak ada orang masuk syurga yang tak puas hati. Nampak? Masuk syurga tu tuan-tuan satu nikmat yang besar dah. Sehingga disebut dalam hadis Nabi SAW, disebut dalam kitab Riyadhus Salihin, apabila seorang hamba itu masuk ke dalam syurga, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba ini, ya ibadi, wahai hamba aku, minta lah nak apa. Lepas tu hamba ni pun minta nak ni, nak makan tu, nak makan ni. Kemudian dia dapat. Bila dapat tu tuan, Allah Ta'ala kata, lagi, minta lagi. Nampak? Sebab dia puas rasa. Puas hidup di dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan, ini yang kita nak kejar dalam kehidupan kita. Bahawa kita nak Aisyatul radiyah, kehidupan yang memuaskan, iaitu apa? Yang puas hati, yang redha, mendapat redha daripada Allah. Allah Ta'ala redha kepada kita, kita pun nak redha dengan Allah Ta'ala. Nampak? Maka orang yang berat timbangan kebaikan dia, maka dia akan hidup di dalam kehidupan yang puas, iaitu apa? Iaitu di dalam syurga lah. Tuan-tuan, sebagaimana saya sebut tadi, selagi kita tak masuk syurga, selagi tu keinginan kehidupan, keinginan dunia tak pernah habis, tak pernah puas. Sebagaimana kita baca ayat surah yang minggu lepas, surah At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir.
Mereka suka bermegah, suka membanyak-banyakkan, suka banyak. Nah, banyak piti, banyak harta, banyak makanan, banyak belaka. Dan keinginan dunia itu tak akan habis hatta zurtumul maqabir, sehinggalah ia masuk ke dalam lubang kubur. Nampak? Bila masuk kubur, maksudnya bila mati, barulah habis keinginan dunia kita. Nampak? Sebab tu Allah Ta'ala kata, kalla, jangan begitu. Nah, jangan kamu dibawa oleh angan-angan, panjang angan-angan terhadap dunia, sehingga kamu lupa tentang akhirat, sehingga kamu lupa tentang kehidupan sebenar adalah kehidupan akhirat. Nah, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat yang sebenarnya. Kemudian Allah Ta'ala menyambung lagi, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Yang ringan timbangan kebaikan, maksudnya amal kebaikan sikit sangat dia buat, amal keburukan melebihi daripada amal kebaikan yang dilakukan, maka Allah Ta'ala menyatakan fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maka tuan-tuan, orang yang mana amal kebaikan dia ringan, amal kejahatan dia berat, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Maka tuan-tuan, hawiyah ni adalah salah satu daripada nama-nama neraka Jahannam. Dan kalau kita tengok pada tafsiran yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, menyatakan bahawa Allah Ta'ala menyebut fa ummuhu, daripada perkataan ummu. Nah, ummu ni maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ummuhu, maksudnya otak, pala. Nampak? Pala. Nak khabar apa tuan-tuan? Nak khabar bahawa neraka hawiyah ni, orang yang masuk ke dalam neraka hawiyah, dia jatuh ke dalam neraka hawiyah dengan pala dulu tuan-tuan. Nampak? Maksudnya pala dia ke bawah. Nampak? Macam orang terjun. Orang terjun kolam jatuh pala dulu. Maksudnya neraka hawiyah ni adalah neraka yang mana pala dia dulu cunang masuk dalam neraka. Sebab tu disebut fa ummuhu. Ummu tu depan, nak khabar ummu tu maksudnya pala, tapi masuk sini adalah otak. Otak dia dulu masuk ke dalam neraka hawiyah. Nah, kerana apa? Kerana sebut ummuhu tu maksudnya induk dia. Maknanya kepala ni otak, tempat berfikir. Nah, otak ni tempat mana Allah Ta'ala kurniakan kepada kita akal fikiran untuk kita fikir mana yang baik dan mana yang buruk. Nampak? Berbanding dengan makhluk yang lain. Makhluk binatang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia nafsu, tapi tak kurniakan dia akal fikiran. Nah, berbeza pula dengan malaikat. Malaikat Allah Ta'ala tak kurnia nafsu. Nah, batu malaikat ni taat semua kepada Allah Ta'ala. Malaikat ni adalah makhluk la ya'sunallah ama amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat sama sekali tidak pernah memaksiatkan Allah Ta'ala, sentiasa mengikut patuh pada perintah Allah Ta'ala. Sebab itu para ulama menyatakan bahawa kedudukan manusia lebih mulia daripada malaikat. Maksud manusia mulia di sini, manusia yang beriman dan beramal soleh lebih afdal daripada para malaikat. Sebab manusia ni Allah Ta'ala kurniakan kepadanya hawa nafsu, dan pada masa yang sama Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia akal fikiran untuk membuat pilihan, membuat penilaian sama ada perkara itu baik ataupun perkara itu buruk. Jadi tuan-tuan, maka
Bila sebut akal fikiran, maka tuan-tuan dia letaknya adalah di kepala, di otak. Tak ada orang akal fikiran ni letak kepala lutut. Nampak? Letak di akal fikiran. Maka bagi orang yang tidak tahu ataupun tidak pandai membuat pilihan di antara yang baik ataupun yang buruk, maka Allah Ta'ala akan sembang kepala dia dulu ke dalam neraka hawiyah. Maka Allah Ta'ala tanya macam tadilah, wa ma adraka ma hiya, kamu tahukah ia apakah itu neraka hawiyah? Sama macam tadi, ini juga tafsir Quran bil Quran, iaitu Allah Ta'ala menafsirkan sendiri Al-Quran. Maka Allah Ta'ala menyatakan, adakah kamu tahu apa itu neraka hawiyah? Maka Allah Ta'ala menafsirkan neraka hawiyah itu adalah narun hamiyah, iaitu api yang panas. Api yang panas. Kerana neraka itu memang benar-benar sangat panas dan mempunyai kabaran ataupun kibaran sengatan yang sangat kuat. Maksudnya apa? Api neraka Jahannam ni, api neraka hawiyah ni tuan-tuan, bukan sahaja api dia tu panas, tetapi bunyi kita kata kalau bakar bunyi apa? Bunyi kabaran akar tu, bunyi terbakar tu. Tuan-tuan, bunyi terbakar tu pun itu sudah satu perkara yang menggerungkan. Macam tuan-tuan kita duduk kat rumah terbakar, bunyi mana? Terbakar, pom 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 netu. Nampak? Itu maknanya tuan-tuan, neraka hawiyah adalah neraka api yang berkobar-kobar, yang bersangatan sangat kuat. Dan mengikut riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, naru bani Adam allati tukiduna juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa api anak cucu Adam yang biasa kamu nyalakan itu, maksudnya api yang ada atas dunia ni. Api yang kita cucuh buat masak, api yang kita buat bakar tu tuan-tuan, Nabi SAW menyatakan bahawa juz'un min 70 juz'an, hanya satu juzuk saja, satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka Jahannam. Nampak? Maksudnya apa tuan-tuan? Api yang ada di atas dunia ni tuan-tuan, baru hanya satu juzuk daripada 70 juzuk daripada api neraka Jahannam. Nampak? Maksudnya apa? Maksudnya api neraka Jahannam lebih panas lah daripada api yang kita ada di atas dunia. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan, api di atas dunia ni pun kita tak tertanggung. Kena api tuan-tuan, api yang meceh culuh, mancis tu pun tuan-tuan pun telah luka ataupun telah menyebabkan kulit kita terbakar. Apatah lagi neraka hawiyah ini yang mana 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Maka itulah yang disebut oleh Allah Ta'ala berkenaan surah yang kita bacakan pada malam ini, iaitu surah Al-Qari'ah, iaitu surah hari kiamat, yang mana Allah Ta'ala membicarakan bagaimana bila berlakunya hari kiamat, manusia akan keluar daripada kubur masing-masing macam kelkatu yang berterbangan dalam keadaan bingung. Dan hari kiamat itu bila gunung-gunung hancur berterbangan laksana debu, dan orang-orang yang beriman yang berat timbangannya maka akan hidup di dalam aisyatul radiyah, iaitu di dalam syurga. Adapun sebaliknya orang yang ringan amalannya maka akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah, iaitu neraka yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar,
dan kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga bermanfaat pada pertemuan kita pada malam ini. Wallahu subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.